Hai guys, apa khabar semua? Okey, hari ini saya akan kongsikan bagaimana kaedah ringkas, mudah dan kelulusan cepat bagi permohonan merentas bahagian negeri dan juga negara dalam tempoh PKP, PKPD, PKPB dan juga sekarang ni PKP pemulihan. Okey, apa yang perlu anda sediakan? Pertama, pastikan sebelum membuat permohonan, pastikan pertamanya rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sama ada datuk, datin ke, mesti nombor satu, mesti ada surat rasmi bagi tujuan permohonan. Okey, pertama mesti ada surat rasmi bagi tujuan permohonan. Okey, yang kedua pastikan tuan-tuan dan puan-puan selepas mempunyai surat rasmi bagi tujuan permohonan, yang kedua terus menuju ke balai polis berdekatan. Terus menuju ke balai polis berdekatan dengan mengisi borang yang disediakan di pejabat ataupun balai polis berdekatan, dan jangan lupa sertakan sekali salinan kad pengenalan pemohon. Okey, salinan kad pengenalan pemohon. Okey, itu tadi ada dua dokumen yang perlu. Yang pertama bagi kelulusan adalah surat rasmi, dan yang kedua mengisi borang permohonan di pejabat ataupun balai polis berdekatan disertakan dengan salinan kad pengenalan. Okey, apa tindakan tuan-tuan dan puan-puan, datuk datin, rakan-rakan sekalian seterusnya selepas mendapat cop kelulusan dalam tempoh tertentu daripada ketua balai polis berdekatan? Okey, seterusnya tindakan kita, jadikan surat rasmi yang kita sediakan tadi bagi tujuan perjalanan dan juga kelulusan, borang kelulusan daripada balai polis tadi, jadikan kedua-dua dokumen ini dalam bentuk PDF. Okey, kalau tak tahu apa itu PDF format, paling mudah just search Google, carikan ataupun paling mudah adalah gunakan apps scanner. Okey, snap picture ataupun gambar dokumen surat rasmi dan juga borang kelulusan daripada balai polis. Okey, bila dah snap, tangkap gambar kedua-dua dokumen tadi, okey, jadikan dia dalam bentuk, tukar format tadi ke dalam bentuk format PDF. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mempunyai format ataupun dokumen surat rasmi dan juga kelulusan balai polis dalam bentuk PDF, tugasan seterusnya adalah pergi ke website SDMC Sarawak. SDMC Sarawak. Okey, saya tunjukkan. Okey, kita type sdmcsarawak.gov.my. Kita tunggu sekejap, masih loading, ataupun dikenali sebagai sarawakdisaster.com. Ini dia punya website. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tengok, dia ada travelling in or out of Sarawak during the Movement Control Order, MCO ataupun PKP.
perintah kawalan pergerakan mana-mana lah. Okey, dia ada 3 di sini. Okey, kita pergi. Pertama adalah bagi pengesahan paling senang, apply for e-health declaration form HDF. Okey, klik pada butang tadi. Okey, ini borang pengisytiharan kesihatan kemasukan ke Sarawak. Bila kita nak masuk, kita perlu isi, dan jangan lupa untuk mengisytiharkan kesihatan kemasukan ke Sarawak hanya valid dalam masa 12 jam sahaja. Okey, artinya bila tuan-tuan dah pastikan kelulusan dah diterima, SDMC dah diluluskan, dan juga bagi yang merentas sempadan lalu lintas sempadan negara, terutamanya yang mahu keluar masuk ke negara berdekatan, contohnya negara Brunei Darussalam, pastikan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi sebelum perjalanan barulah memohon, kerana borang pengisytiharan kesihatan kemasukan ke Sarawak ini hanya laku dalam tempoh 12 jam. Just klik enter. Okey, bila kita enter, just isi maklumat yang diperlukan, sama ada tuan-tuan dan puan-puan menggunakan jalan air, jalan darat dan juga kapal terbang. Paling ingat untuk pengesahan pengisytiharan kesihatan ini hanya laku dalam tempoh 12 jam perjalanan. Okay, bila dah selesai mengisi, untuk makluman juga semua, borang ini seakan borang kuning yang kita terima sama ada selepas menaiki kapal terbang dan juga melintas sempadan. Okay, bila dah isi lengkap, just submit. Kita akan mendapat kelulusan dalam tempoh 12 jam dan akan diterima selepas tuan-tuan dan puan-puan mengklikkannya. Okey. Bila kita dah declare your health declaration form HDF, tugas seterusnya adalah ini, permohonan sama ada masuk atau keluar dari Sarawak. Okey. Klik. Okey, ini adalah kaedah ketiga tadi ya. Yang pertama tadi, pastikan ada surat permohonan bagi tujuan pergerakan. Yang kedua, kelulusan daripada Balai Polis yang disertakan dengan kad kenalan. Dan yang ketiga, pastikan mengisytihar kesihatan tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah isytihar kesihatan, pastikan pergerakan dalam tempoh 12 jam selepas kelulusan. Dan seterusnya, mengisi form secara online, permission to enter or exit Sarawak. Just klik pada yang pertama. Kita tekan masuk dan juga keluar. Sebab kita bekerja ataupun bagi tugas rasmi, kita perlu keluar dan kembali semula ke tempat kerja. Okey. Bagi tujuan ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi penuh butiran kita, apa tujuan masuk, pergerakan. Itu sebab kita perlukan surat rasmi, dan sertakan tajuknya di sini bagi tujuan surat rasmi, nombor telefon kita di negeri Sarawak dan juga country, alamat kita, sama ada menggunakan air, udara, jalan ataupun laut. Daripada negara mana, mestilah Malaysia. Daripada mana kita letak Limbang City, also di city yang berdekatan sama ada Miri, Limbang atau juga Jawa, Lawas. Dan di sini dalam tempoh 14 hari, negara mana yang saya lewati adalah saya letak negara Brunei Salam. Sebab kita setiap 2 hari kita perlu melintas negara Brunei. Dan seterusnya, pastikan di sini kita letak semua dokumen yang saya telah nyatakan tadi. Okey,
flight ticket ataupun itinerary program, proof of working or employment iaitu surat rasmi berkaitan kerja, proof of marriage sekiranya tuan-tuan dan puan-puan atas alasan berjumpa suami atau isteri di luar bahagian, invitation from Sarawak company or individual including trip purpose, apa tujuan. This mean kita perlukan tadi surat rasmi. Yang kedua adalah kelulusan daripada balai polis. Yang ketiga kad penalan ataupun salinan kad penalan. Dan yang keempat, pastikan tuan-tuan dan puan-puan maklumat atau dokumen yang telah di PDF-kan dalam format PDF, klik di sini. Seterusnya declare dan submit. Okey, untuk kelulusan ini tuan-tuan dan puan-puan akan diberi kelulusan dalam tempoh perjalanan yang tuan-tuan dan puan-puan mohon. Bagi kami yang setiap selang 2 hari memohon untuk lalu lintas, kita mohon dalam tempoh 1 bulan dan akan renew dalam tempoh PKP sehinggalah PKP ini pemulihan. Okey. Dan untuk makluman semua juga, kelulusan daripada SDMC Sarawak adalah amat cepat dan ianya akan diberi kelulusan tidak kurang daripada tempoh 1 jam daripada tempoh permohonan. InsyaAllah permohonan tuan-tuan dan puan-puan jika cukup syarat akan diluluskan. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah mendapat ataupun telah membuat permohonan kepada SDMC Sarawak, tugas yang seterusnya ataupun sambil menunggu kelulusan daripada Sarawak SDMC yang lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam, kita boleh teruskan pada website Immigration Brunei. Okey, kita masuk kepada custom ataupun Jabatan Immigration Brunei Darussalam bagi tujuan melintas ataupun melintas sempadan negara Brunei Darussalam, terutamanya bagi warga ataupun masyarakat di kawasan Limbang dan juga Lawas. Okey, kita buka website Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan kita cuba search di sini bagi borang A. Okey, borang permohonan masuk ke negara Brunei Darussalam. Ini dia borang. Okey, dia ada 2 di sini iaitu borang A bagi permohonan masuk ke negara Brunei di bawah jaminan pihak kerajaan Kebalah Duli Yang Maha Mulia, dan satu lagi borang B bagi tujuan syarikat pendaftar. Okey, kita pilih borang A. Selepas mendapat borang A ataupun download borang A, kita print out dokumen ini. Okey, lampiran pertama biarkan. Okey, lampiran kedua. Okey, pastikan tuan-tuan dah mengisi nama kementerian atau jabatan bagi yang bekerja, nama individu yang boleh dihubungi. Kita merujuk kepada bos kita lah, nombor telefon dan juga email bos kita. Okey, nama pemohon ni kita detailkan semua, isi semua, dan di sini tujuan masuk kita rujuk kepada surat rasmi kita. Kelamaan tempoh tinggal yang dikehendaki because kita letak transit only. Okey, alamat tempat tinggal semasa di negara Brunei Darussalam kita letak nil ataupun just transit. Tarikh pulang ke negara asal kita sarankan dalam tempoh 30 hari bagi sesuatu permohonan, dan nombor pengangkutan yang digunakan sama ada menggunakan kereta, kita letak nombor kereta kita, dan jangan lupa tanda tangan. Okey, seterusnya bila dah siap semua diisi menggunakan pen, okey, tugas seterusnya adalah emailkan dokumen ataupun borang A ini
kepada info@immigration.gov.bn ataupun Brunei Darussalam, negara Brunei. Okey, emailkan semua dokumen, iaitu salinan pasport yang masih sah, endorsement terakhir keluar atau masuk di dalam pasport, iaitu muka surat terakhir cop pasport yang telah kita guna. Borang permohonan visa ni tidak perlu. Okey, tiket penerbangan dan pulang jika berkaitan. Okey, bagi tujuan masuk ni jangan lupa pastikan tuan-tuan dan puan-puan menyertakan sekali surat rasmi bagi tujuan perjalanan, dan juga di sini lain-lain dokumen merujuk kepada kelulusan balai polis. Immigration Brunei Darussalam tidak akan meluluskan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, terutamanya lain-lain dokumen ini yang merujuk kepada kelulusan balai polis dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Akhir kata daripada saya, sekiranya tuan-tuan telah submit di info@immigration.gov.bn melalui email rasmi kerja tuan-tuan dan puan-puan, contohnya sarawak.gov.my, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat kelulusan secara email daripada Immigration Kerajaan Brunei Darussalam dalam tempoh kurang daripada 1 jam. Dan jangan lupa, permohonan hanya akan diterima sebelum jam 1 atau 2 petang setiap hari, dan Jumaat bagi negara Brunei Darussalam adalah hari cuti umum. Jadi tuan-tuan perlu ingat, normal day adalah pada hari Isnin hingga Ahad, kecuali hari Jumaat adalah cuti bagi negara Brunei Darussalam. Okey, akhir kata daripada saya, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe saya punya YouTube, dan terima kasih kerana menonton video saya. Sekian, terima kasih.